Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-296, Babu tahrimi wasli sya'ri wal washmi wal washri ila akhir. Bab pada haramnya menyambung rambut. Jadi orang perempuan ni rambut dia pendek, dia sambung rambut lain. Dan tatu tu apa dia? Lukis di tubuh. Macam orang ada orang rock, orang apa ni panggil ni. Dan washar ni iaitu tahdid al-asnan, menajamkan gigi. Orang nak jadi rimah, kucing kan gigi dia tajam, jadi manusia nak tajam juga gigi ni. Buat apa kita? Kita belum kita makan tu kita potong dulu dengan pisau, jadi tak payahlah ada taring, ada gigi tajam. Kau senang nak kekos suami bila kelahi. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan bab ini, iaitulah ayat surah An-Nisa 117 hingga 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan maridan la'anahu Allah. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Maksudnya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah wanita-wanita. Patung-patung yang mereka sembah biasanya diberi nama seperti wanita: Al-Lata, Al-Uzza, Manah. Jadi semua patung-patung ni lemah serta tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri. Nak tahu apa dia patung? Sama ada buat dengan kayu, buat dengan batu. Dia nak gerak pun tak boleh. Nak jadi Tuhan. Dan mereka tidak sembah melainkan syaitan yang derhaka. Allah telah melaknati syaitan. Dan dia syaitan itu berkata, tengok, syaitan ni bila dia kena laknat, dia pun buat perjanjian, cabaran. Dia kata apa? Aku benar-benar akan mengambil daripada hamba-hamba engkau bahagian-bahagian yang sudah ditentukan, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Potong telinga itu adalah dia punya iktikad dia. Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan kepada patung berhala. Ambil telinga, itu dia panggil binatang yang khas untuk berhala. Dan aku akan suruh mereka mengubah-ubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Dan sesiapa yang mengambil syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguhnya dia amat rugi dan amat dengan kerugian yang sangat nyata. Jadi dalam ayat ini, mana tempat yang kita nak ambil? Fala yubattikunna azalal an'am. Mereka potong telinga-telinga binatang. Ini jadi satu lagi, wal amrunhum fala yughayyiruna khalqallah. Syaitan kata aku akan perintahkan mereka supaya ubahkan kejadian Allah Taala. Jadi telinga itu dikoyak sebagai tanda binatang itu. Bila dia potong telinga sikit, itu binatang itu tanda untuk menjadi hak syaitan, hak berhala. Itu macam. Pasal itulah ada setengah hayawan ni, lembu ni menjadi suatu simbol bagi agama tertentu dalam dunia ini. Jadi simbol. Manakala dia tak sembah pun, tapi benda lembu itu dimukaddas.
Siapa dia tak boleh makan. Bukan sekat lembu, sekali dengan tahi lembu. Itu dia cerita dia panggil. Banyaklah cerita orang-orang atas dunia ni yang buat kerja pelik lagu ni. Jadi hadis ayat Quran ini tunjuk kepada kita apa dia? Qala Ikrimah kata fala yughayyirunna khalqallah. Mereka telah mengubah kejadian Allah Taala buat dengan apa? Bil khisa, dia kasih lembu tadi, ataupun wasyam, dia buat tanda lukis di tubuh lembu tu, potong telinga. Jadi tujuan dianya tanda hayawan ini untuk berhala, untuk dijadikan sebagai benda yang suci, benda yang diserahkan kepada Tuhan-Tuhan dia, patung-patung dia tu. Jadi majhul dipanggil wajhud dilalahnya dalam pada ini, iaitulah potong telinga dan juga mengubah kejadian Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ni tengok dalam hadis pula kita. Hadis yang pertama dalam bab ini iaitulah hadis nombor 1644 ataupun kitab Arab 1642. Wa an Asma radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabat hal hasbatu fatamarraqa sya'ruha wa inni zawwajtuha afa asilu fihi faqala la'anallahu alwasilata wal mawsulah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin la'anallahu alwasita wal wasila wal mustawsilah. Maksud dianya daripada Asma radhiyallahu an, Asma binti Abi Bakar. Sesungguhnya seorang wanita telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya Nabi, dia kata apa? Wahai Rasulullah, anak saya ini telah ditimpa penyakit campak, lalu bertaburan dan gugur rambut dia. Jadi rambut dia gugur, tak comel lah, jarang je rambut. Dan aku telah kahwinkan dia. Jadi dia dah orang ni dah kahwin. Jadi majlis walimah, nak buat walimah dah ni. Jadi nanti terkejut pula suami dia tengok tak comel, rambut tak ada. Maka adakah harus aku menyambungkan rambutnya? Soalannya itu muqaddimah. Bila nak tanya tu, buatlah juga pandangan, minta juga pandangan supaya nampak keperluan dia tu. Sebab budak ni nak kahwin, rambut tak ada, gugur. Boleh tak kita sambung rambut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat tukang yang menyambung rambut dan orang yang disambung rambutnya. Hak je buat kerja ni, pokok dia panggil butik apa ni, apa nama, salon. Kerja sambung rambut orang tu, dia kena laknat, dan orang yang disambung rambut pun laknat. Dua-dua mal'unin. Jadi dua-dua kena belakang. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambungkan rambutnya. Hak tukar jom buat pun kena, hak je minta pun kena. Dua-dua sekali kena laknat. Ini kesnya berat. Pengajaran hadis, larangan menyambung rambut dan orang yang berbuat demikian mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi laknat ni kes berat lah kita. Jangan ada buat kerja lah kan. Yang kedua, haram bekerja menyambung rambut. Sama ada dengan mengambil upah atau sukarela. Saya ni buat suka-suka ini, lillahi ta'ala buat, tak ambil upah pun, kena laknat juga awak, sebab buat kerja haram. Yang ketiga, orang yang berbuat demikian adalah bertaubat di atas dosanya, dan orang yang tidak bertaubat itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Allahu Akbar. Berat kita ni, berat kata berat, berat lah, penyakitnya berat, nak sambung rambut. Jadi hari ni saya tak tahu ada lagi orang perempuan nak sambung rambut. Biasanya potong rambut ramai dah. Orang perempuan hari ni rambut pendek belaka, dia malah nak sikat rambut. Malah nak sikat rambut, lepas tu ambil kain tudur ni, hok beli 2-3 ringgit pasar malam, beli tekak jadi dah tu. Dengan rambut gosang busuk, bangannya tak payah sambut, tak payah duduk rambut, pakai jadi dah. Dia panggil model lagi ni, model. Fashion. Lah ni fashion bertudung. Tudung tapi kainnya ketat apa ni, penipis. Kain tudurnya kecil, tak cukup saiz. Lepas tu boleh tudur kat ayah kata, tak apa anak mek tudur dah tu. Hak bawah juga, masya-Allah tabarakallah. Kata orang ketak kelemak sebab baru buah naka. Ini tak jadi ni.
Itu bukan tutup aurat, namanya membungkus aurat. Apa nama bungkus aurat. Ni pelajar-pelajar ni balik tengok mak dia ke, kakak ke, adik-beradik, waris-waris tengok. Kalau pakai yang tak tutup aurat betul-betul, nasihat Hadis yang kedua, wa an Humaid bin Abdurrahman annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu 'ama hajj 'ala al-mimbar wa tanawala qassatan min sha'r kanat bi yadi harasi faqala ya ahlal madinah aina ulama'ukum sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an misli hadhihi wa yaqul innama halakat banu Israil hina ittakhazaha nisa'uhum muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Humaid bin Abdurrahman bin Auf. Dia ni anak Abdurrahman bin Auf, cucu orang hebat. Beliau mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun beliau mengerjakan haji. Jadi Muawiyah ni pergi haji, dia berucap di atas mimbar, lalu beliau mengambil sejenis rambut yang berada di tangan pengawal. Ada di tangan polis dia ni ada rambut, gumpalan rambut. Lalu dia berkata, wahai penduduk Madinah, di manakah ulama-ulama kamu? Maknanya dia tengok rambut ni orang duduk main, alat nak sambung rambut. Jadi kata Muawiyah ni pemimpin, dia kata, di mana ulama kamu? Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan seperti ini, dan baginda bersabda, Bani Israel itu dibinasakan hanyalah sesudah perempuan-perempuan mereka melakukan perkara ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mana hadis yang sahih. Pengajaran daripada dua hadis yang kita baca ni, hadis yang kedua tadi, apa pengajaran dia? Yang pertama, larangan ataupun haram menyambung rambut atau memakai rambut palsu. Ada juga ni, dia rambut tak ada tapi ambil rambut palsu pula cotek atas kepala, nak suruh nampak sanggur tinggi. Ni cari penyakit di sini dua. Satu, tinggi pakai rambut palsu. Yang kedua, sanggur dia tu tinggi macam bonggol unta. Ada dua masalah sini. Yang kedua, wajib bagi pemerintah bersungguh-sungguh mencegah kemungkaran dan bukan hanya menyuruh dengan ma'ruf saja. Jadi kemungkaran yang ada ni wajib pemerintah kena tegur, sebab dia ada kuasa. Kita ustaz pendakwah ni boleh bagi tahu je lah, berapi cakap atas mimbar, tu tak ada siapa rumah, lalu ke tepi kedai tu, lagu tu lah juga orang perempuan dengan tak tutup auratnya, dengan segala dengannya lah. Sebab kuasa tidak duduk di mimbar, duduk di kerajaan yang boleh menguatkuasakan undang-undang. Itu penting, undang-undang itu penting. Tapi kalau kerajaan tak buat undang-undang, tidak laksanakan, maka dosa naik atas kepala dia. Itu pasal itulah sedap kita jadi pemimpin ni, dosa naik atas kepala bila kita tak buat. Sebab pasal kita ada kuasa, kenapa kita tidak larang? Yang ketiga, menanamkan rasa insaf dan bertanggungjawab terhadap orang-orang yang bertanggung jawab kerana cuai daripada melakukan tugas mereka. Jadi tengok ni, Muawiyah tegur, aina ulama'ukum, mana ulama-ulama, mana tuan-tuan guru, ustaz-ustaz di sini, kenapa tak tegur? Jadi tuan-tuan yang duduk di sekitar pondok ni, saya rasa suara saya ni sudah cukup kuat, cukup lantang. Hari Jumaat je kita tegur, ahli-ahli sekitar kampung ni, marilah solat berjamaah, marilah belajar waktu kita ada kuliah, jaga anak-anak, jangan duduk biar tak tutup aurat, supaya tak kata apa-apa. Tak apalah, itu yang saya mampu. Kuasa kitanya hanya memberi nasihat, sama ada di atas mimbar, atas tempat kuliah ceramah kita ni, itu yang kita ada. Lebih daripada itu tak ada kuasa. Tuan-tuan bertanggungjawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan dakwa saya di hadapan Tuhan bahawa kita duduk tepi pondok tapi orang pondok tak tegur. Apa yang tak tegur? Boleh katakan hampir setiap khutbah kita ada sebut dalam ittaqullah kita tu, nak suruh kita jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, kita sendiri jaga. Jangan buat benda-benda yang pelik, benda yang ajaib, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang mari daripada luar, dia tengok, Masya Allah, duduk tepi pondok, tutup aurat pun tak.
Dia akan menyalahkan kita. Dia tahu orang pun tak buat apa. Kita buat dah kerja kita. Tapi ada setengah kalau pesantren di sebahagian tempat di Indonesia katanya ada pokok ni kuat. Dia bawa tokak dia sendiri pergi ambil tindakan. Tapi kita tu sampai situlah. Kalau kita buat tindakan tu orang kena tutup pondok, dia panggil pokok radikal sini, ekstrim. Masalah pula kita kan. Kita tak mau, kita ni orang-orang yang baik-baik, kita nak dakwah orang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi orang tak dengar itu di luar tanggungjawab kita. Jangan kata mana orang pondok. Orang pondok sudah bertugas. Sudah maklumkan, sudah beri maklumat. Jadi tuan-tuan sendirilah yang bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, luas dan tersebarnya kemungkaran di kalangan masyarakat dan tidak ada teguran daripada pihak yang bertanggungjawab adalah punca gejala negatif dan bala daripada Allah Azza wa Jalla yang umum yang melibatkan semua. Jadi bila kita tengok maksiat, orang-orang yang tahu tak tegur, bila Allah Ta'ala turunkan bala, bukan kena ke orang maksiat, kena belaka. Boleh jadi ustaz hak diam tu kena dulu lagi. Wallahu alam, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab bila semua diam, bala akan mari. Bila mari, malaikat tak tanya, ni rumah siapa ni? Rumah ustaz tu, kona kot lain. No, tak ada kona. Dia turun bala, dia kena belaka. Yang kelima, peringatan kepada kaum muslimin terhadap bala yang akan menimpa kerana tersebarnya kemungkaran dan tiada teguran terhadapnya. Inilah yang berlaku di mana kita lihat kebanyakan wanita menggayakan pelbagai fashion rambut dan pakaian yang jauh lebih besar kesalahannya daripada perbuatan menyambung rambut ini. Jadi sambung rambut tu dalam di kepala dia hak lain ni, fashion yang ada hari ni. Allahu Akbar. Pasal itulah hari ni bila tersebar cerita ada satu negeri yang tak benar pendakwah ni masuk. Tapi negeri itu juga baru je menganjurkan pertunjukan ratu cantik. Jadi masalah. Lepas tu orang ambil gambar, ni ratu cantik boleh, hak ni tak boleh. Jadi ini semua ni Allahu Akbar, tengok. Tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak tegur. Kita dah sibuk nak sekap pendakwah di sana sini, tapi kita tidak sibuk dengan maksiat-maksiat yang dibuat di tempat kita. Kamu tanggungjawablah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tengok ni. Jadi fashion-fashion yang dipakai ini tidak ada teguran. Masyarakat pula berdiam diri dan menganggap itu adalah perkara biasa kerana peredaran zaman dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu ialah hak kita mampu kita kata. Bala ni bala. Ada kadang hak mari masjid ni pun tak era juga, anak dia lok biar begitu. Nak kata apa? Tak ada orang nak buat dah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sebagaimana kata Nabi aku hanya mengadu duka citanya hati ni hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang ke seterusnya, wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah wal washimata wal mustawshimah. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat perempuan yang menyambungkan rambutnya. Muslimat kita tu, ada lagi kau orang main sambung rambut zaman kita ni? Ada lagi? Tak ada dah. Kerak rambut ada, bukan sambung. Yang minta disambungkan rambutnya, kalau ada lagi. Dan yang membuat tatu, lukisan di tubuh, dan yang meminta dibuat tatu, semuanya mal'un, semuanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis, haram membuat tatu pada orang lain atau meminta supaya dibuat tatu di tubuhnya sendiri. Hak je suruh buat pun kena, hak je buat pun kena. Yang kedua, haram membuat tatu itu sama saja lelaki ataupun wanita. Orang perempuan jangan buat tatu. Cuma hari ni timbul masalah, orang perempuan pakai inai tu, inai comel-comel di tangan dia, dia lukis di tangan inai. Inai itu bukan tatu. Inai itu dia hilang. Kemudian dia tidak menghalang masuk wudu, air wudu sampai ke kulit. Comanya dia termasuk dalam bab tabarruj, berhias. Jadi kalau dia nak pakai rumah dia untuk suami, tak apa, lukis ke apa pun. Dan suami dia tak marah, silakan. Lepas itu bila nak keluar rumah kena pakai sarung tangan supaya orang lain tak tengok. Yang ketiga, ulama mazhab Syafi'i berpendapat
tempat yang ditatu itu adalah najis yang menghalang sah salat dan perlu dibuang. Maknanya kalau dia tatu dengan benda alat yang menghalang sampai air di situ, maka dia kena kikis, buang. Tapi kecuali darurat, maknanya kikis tak boleh sampai mereka terkoyak boleh. Itu sebab itu dia bawa akta darurat. Yang keempat, melewatkan membuang tatu itu adalah maksiat, melainkan jika sudah tidak boleh dibuang kerana memudaratkan, maka ia dimaafkan. Bukan boleh dimaafkan, maknanya ada kelonggaran lah dekat situ, longgar sikit kan. Hadis yang seterusnya dalam bab kita ini, mungkin hadis yang terakhir. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimat wal mutanammisati wal mutafallijati lil husn al mughayyirat khalq Allah. Faqalat lahu imra'atun fi dhalik faqala wa ma li la al'anu man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Qala Allah ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tatu, yang meminta dibuat tatu, dan yang meminta diguntingkan dan dihaluskan bulu keningnya. Hai, ramah hak ni. Makcik-makcik dia tu. Nah, bulu kening comel dah. Buat bulu kening buat nipis. Hak topuk benarnya, dia buat semua bulu kening, lepas tu dia cap putih. Hak ni kalau gizu negara tukar. Tukar dengan apa? Dengan luto nama. Mau kenal luto apa? Luto tu mangki hak dia punya keni warna putih tu. Ada ni. Dia cabut semua bulu keni dia. Lukis pula warna putih. Allahu Akbar. Kalau awak kenal dia, ajak mari kita pergi melawat zoo negara. Nah. Siapa dia dekat negara, kita selfie sini kata. Selfie dengan mangki baru tahu muka. Jadi yang dihaluskan bulu keninya supaya kelihatan lebih cantik, untuk jadi cantiknya. Yang merenggankan giginya supaya kelihatan lebih cantik. Tengok gigi comel dah, gigi molek dah lah. Lepas tu dia gigi renggang ke gigi nak so kikis gigi nak so renggang. Hari ni orang tak kikis gigi suruh renggang, nak suruh sama gigi. Tak? Nya pakai besi dekat songe suka. Berasa comel ke dia kali pakai besi 2-3 bulan besi dia pakai. Jadi hal ni saya tak tahu masuk tak masuk dalam bab ni, tapi yang kikis gigi tu ada. Imam Nawawi kata tengok, yang mengubah-ubah ciptaan Allah Ta'ala. Jadi semua tu kena laknat. Orang ubah ciptaan Allah Ta'ala kena laknat. Orang perempuan gitu kah jadi laki-laki, orang laki-laki gitu kah jantina jadi perempuan. Dia cocok hormon supaya ada buah dada dia pergi buang, dia potong alat dia tu supaya jadi mek. Ada ni makhluk lagu ni. Semua tu mal'un. Semua tu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Hak tak tukar jantina ni pun, hak tukar penampilan, pakai baju perempuan, jalan ngongek-ngongek, itu pun kena laknat. Kalau tukar lagi teruk. Maka lalu ada seorang perempuan berkata kepadanya kerana perkara itu. Orang tanya, Ibnu Mas'ud, apa awak ni laknat-laknat orang ni? Sedap juga ni. Jadi dia rasa pelik lah. Apa dia ni? Kerja laknat orang. Laknat orang ni. Ibnu Mas'ud kata apa? Kenapa aku tidak boleh melaknat orang-orang yang telah pun dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebut la'anallahu fulan. Kenapa aku tak boleh sebut? Sedangkan ia laknat tersebut terdapat dalam kitab Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman, dan apa sahaja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka terimalah, dan apa sahaja yang baginda larang maka berhentilah. Muttafaqun alaih. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-mutafallijat, dia mutafallijat yang merenggangkan giginya. Gigi dia nak suruh renggang comel, ialah yang mengikir giginya
supaya renggang sedikit antara satu sama lain dan mencantikkannya, itulah yang dikatakan al-washar. Jadi kita tahu boleh jadi model zaman itu orang pakai nak renggang gigi, nak suruh nampak comel. Lo ni ada model dia pula. Setiap zaman tu ada model dia yang tersendiri. Makna an-namisah ialah yang mengambil, membuang bulu kening orang lain dan menipiskannya supaya menjadi cantik. Jangan duk buat kerja benda ni. Al-mutanammisah pula ialah orang yang menyuruh melakukan perkara tersebut, mencantikkan bulu kening dia. Awak kerja awak tarik bulu kening saya. Dua-dua tu kena laknat belaka, nasallallahu alaihi. Pengajaran daripada hadis. Dalam hadis tadi perempuan tersebut berkata, aku telah pun membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dan aku tak dapat tipu laknat tersebut. Dia kata Ibn Mas'ud, mula anak orang aku baca Al-Quran tak ada. Kata Ibn Mas'ud, demi Allah, kalaulah kamu membacanya, nescaya kamu akan dapati, iaitulah pada ayat tadi, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Sama juga kita sekarang ni akan timbul orang pertikai. Bila kita kata judi haram, dia kata tak ada dalam Quran judi hak dia jaga tu, majnun lah, apa nama, pak nombor ekor, apa jenis judi lagi kan. Tak ada, memang tak ada lah dalam Quran nama tu. Tapi dalam Quran ada al-maisir, ada. Dalam hadis kata al-qimar. Jadi benda tu sudah ada dalam Al-Quran secara umum. Jadi cara detail terperinci para ulama lah yang mendetailkan dia. Yang kedua, haram melakukan perbuatan yang dilaknat adalah hadis-hadis tadi. Yang ketiga, tidak harus mengubah kejadian Allah Ta'ala ke atas manusia, sama ada mengubah dengan menambah atau mengurang kerana kecantikan atau lainnya, kecuali untuk kesihatan yang terpaksa dilakukan. Contohnya orang ni aksiden. Bila aksiden, muka dia koyak, jadi boleh kita pergi buat pembedahan. Dia panggil pembedahan plastik, betul balik, itu tak apa. Ataupun orang yang ni terkoyak mulut dia ni, dipanggil kabit, sumbing. Orang sumbing ni payah lah, nak cakap pun payah. Soseng bunyi tu biar angin kot tu kan. Nak makan pun payah. Maka dia pergi jahit, sambung, itu tidak nama mengubah kejadian Allah Ta'ala. Sebab asal manusia semuanya mulut cantik. Cantik ke kabit? Cantik. Jadi dia seorang ni cacat, maka diizinkan, itu tak masuk. Jangan pula kata awak kena laknat ni, pasal apa mau jahit mulutmu. Tak, itu tak termasuk. Itu tidak termasuk dalam perkara tersebut. Jadi benda-benda yang berlaku aksiden, yang tak bolehnya, kita ni macam kita Melayu ni hidup kepek. Nak suruh jadi orang putih, pergi masuk plastik jadi cok, hidup tak. Itu haram nama lagu tu. Jadi banyak orang ni, setengah-setengah orang lah, orang kafir ni, bukan Islam ni, pelakon-pelakon ke penyanyi, dia ubah muka dia tu, tukar muka pasal nak suruh jadi comel. Itu semua tu dilaknat, dilarang. Yang keempat, haram melakukan perbuatan-perbuatan tadi bukan sahaja kepada perempuan, bahkan juga lelaki. Yang kelima, apa yang dibuat oleh ramai wanita sekarang dengan yang mencukur bulu kening mereka dan hanya menghitamkan dengan pewarna adalah dosa yang mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Makcik dia tu yang hidup main cukur bulu kening ni. Ada setengah agama tu dia panggil 3 ning. Pakai kain kuning, cukur bulu kening, tak bening. Mazhab apa tu? Dia bulu kening cukur, pakai kain kuning, tak bening. 3 ning dia panggil ada. Macam-macam ada atas dunia ni. Ni yang terbaru ni pula pasal jenis agama. Bagi dalam pula dah. Penat kita. Kalau kita ikut tatabuk, kaji agama-agama lain pada Islam ni, kita akan jumpa bagai pelik-pelik yang menyuka. Boleh jadi kita suka siapa gol ni ke bawah pun ada. Pelik dia. Pasal itulah dalam Islam ni menyekat, dibawa masuk benda-benda ajaran yang pelik-pelik. Kalau nak berzikir melompat, contohnya menari-nari, itu tak ada lah kata. Jadi itu semua dapat laknat. Yang keenam, harus bagi perempuan mencukur bulu-bulu misai. Dengar ni, kalau orang tanya, orang perempuan boleh cukur bulu apa? Jawab dia, misai boleh cukur. Tak kedainya lah, orang perempuan ni naik misai, dia boleh cukur. Pasal bukan hak dia tu. Hak tu salah alamat. Salah alamat dah. Tukar hormon dia naik bulu
bulu misah, ataupun janggut, orang perempuan berjanggut, dia boleh tukar. Kalau tidak berat lagi tanya. Tak. Dia pergi misah atau belabak. Pakai telekung masuk alik orang tino, rasa tapi orang tino, "Woi, siapa?" Ni ada sedikit masuk kawasan kita ni, berambak ngejaga dah. Jadi nyanyi. Ini ada. Waktu anak ni budak-budak dulu. Kita naik bas di Mekah, naik bas nak pergi duk jalan nak pergi ke tanah ini ke mana. Peliklah kita ni tengok orang Arab. Adalah kita ingat negara mana tapi malah sebut. Kita misal tu, kita. Jadi kita orang kecil-kecil ni duk buat cakap atas baik. Pelik-pelik, orang pelik ni. Mana boleh orang perempuan bermisal. Tak tahulah boleh jadi budaya tempat dia misal belakang orang perempuan tak ada masalah. Tapi kalau mari kau orang Melayu ni misal berat jugalah. Jadi pasal itulah tuan-tuan, laki-laki ni jangan cukup misal andam. Takut tukar dengan orang sebelah. Kalau hak tak ada janggut kau berat. Sipai janggut deh. Biar sikit pun tak apa. Sunnah Nabi kita suruh aful liha, Nabi kata jaga sipai janggut. Jangan cukup janggut. Siapa dia cukup janggut, orang itu sudah berminat nak jadi wanita ya. Ini masalah kita hari ni. Jangan duk ambil jangan kita ni jangan duk rapah kuasa orang kan. Masing-masing ada kuasa kan. Kuasa kita duduk sini, kuasa dia duduk sini. Jangan duduk main. Kita ambil satu bab lagi. Jadi kalau orang perempuan ni tumbuh janggut, tumbuh bulu-bulu yang bukan di tempat dia, maka itu dibenarkan. Kerana maslahah bukan lagu tu orang wanita. Ada orang tanya, kalau bulu putih pun tak apa juga. Yang tak bolehnya bulu kening. Bulu mata. Bab yang ke-297, babun nahi an natfi syaibi minal lihyati war ra'si wa ghairiha wa an natfi al-amra sya'ra lihyati inda awali tulu'ihi. Bab larangan mencabut uban daripada janggut. Kalau uban naik sini jangan duduk kotai cabut. Takut cepat tua nampak uban ada, biarnya tua lagi lah. Sebab uban tu sendiri tanda ketuaan. Kita kena terima dah lah. Ada. Allahu Akbar. Kemudian dijanggut di kepala dan lain-lainnya, dan larangan daripada amrat. Amrat ni anak-anak muda nak baru nak membesar ni, umur 14-15 ni dia panggil budak amrat. Kanak-kanak laki-laki yang baru remaja, tu dia panggil remaja. Mencabut janggutnya ketika dia mula-mula tumbuh. Bila awal ni naik janggut, jangan duk cabut. Biar dia tu. Adalah 2-3 orang rambut mula-mula naik, biar simpan. Tapi jangan over pergi beli ubat pula mantak pakar. Ni ada orang duk sebar ni. Pakar ubat dia ni 3 hari naik janggut. Tak payah. Kalau janggut tak ada lah. Kalau janggut ada jangan dibuang. Kita ni lagu tu lah, hak tak ada janggut nak janggut. Dah. Hak ada janggut ke cukup janggut pula. Pasal dia duduk dengan orang patuh. Orang patuh tu karutnya dah. Orang siapa dia? Ada janggut tak ada misah. Apa dia kata? Main-main dengan sunnah Nabi. Jangan duduk main. Nah, dia kata ada janggut tak ada misah, kambing. Betul tak? Ada misah tak ada janggut? Apa? Kucing. Tak ada janggut tak ada misah? Apa? Tak ada janggut tak ada misah. Tak sebut dia kata tu pondeh, jawab dia. Berat lagi lah. Jadi tak usah. Jangan duduk main benda karut lagi, tak baik. Hadis-hadis yang berkaitan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tantifu syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Nurul muslim yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanida hasanah. Qala Tirmizi wa hadisun hasan. Daripada Amr bin Shu'aib an abi, daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu mencabut uban. Kalau uban naik jangan cabut, kerana sungguhnya ia adalah cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat. Jadi uban itu cahaya bagi kita hari kiamat esok. Hadis ini hasan. Pengajaran hadis yang pertama, makruh mencabut uban kerana ia merupakan cahaya bagi orang beriman pada hari kiamat. Yang kedua, uban adalah tanda panjang umur dan peringatan kepada hari akhirat,
kerana ia juga dimakruhkan mencabutnya. Kita ni bila tengok ubai atas kepala, kita teringat ada aku sudah tua, kan? Aku sudah tua. Ini ada setengah orang ni suka sangat dia nak sambut majlis hari jadi. Betul tak? Hari jadi kat happy ni orang pakai ucap tahniah. Salah. Hari jadi bukan ucap tahniah, kita kena ucap takziah. Oh, dia kata kenapa takziah? Kita tulis kat bawah, selamat menghampiri destinasi. Apa destinasi? Kubur lah. Kau panjang umur, kau dekat dengan mati kalau kau nak. Jadi kalau ada orang panggil kita majlis hari haji, kita atas mesej dia takziah kerana anda telah menghampiri destinasi. Rasa tak buat dah majlis dah. Dia kata gila dia ni, orang ajak mari so ucap tahniah, dia ucap takziah pula. Tokar barat habis. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksud dianya, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada atasnya pekerjaan kami, mana bukan urusan jalan hak Nabi kita buat, kita gereka benda-benda. Nabi kita ajar kita suruh berzikir. Zikir tidak? Zikir. Ada ke tidak dalam sepanjang Nabi kita hidup bersama dengan sahabatnya, dengan sahabat-sahabat dia, bila nak berzikir dia bangun melompat dengan genda-gendanya? Ada? Tak pernah ada. Maka siapa dia buat, orang itu dikira telah melakukan pekerjaan yang kami tak buat. Nabi suruh berzikir, apa murid lompat je? Jangan. Jadi siapa dia reka amalan yang laisa alaihi amruna, yang bukan daripada pekerjaan kami ni, itu raddun, maka amalan itu tertolak, tidak diterima. Jadi janganlah kita berhati-hati lagi ni, kita jangan buat benda-benda yang pelik, yang ajaib. Sebab apa? Agama ini didasari di atas dua perkara. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, didasari dengan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi panjanglah dia punya cerita. Pengajaran hadis, apa dia pengajaran hadis? Yang pertama, setiap perkara yang tidak ada asal dalam agama, maka ia adalah bid'ah dan tertolak. Jadi bid'ah itu satu rekaan yang dibuat atas nama agama. Yang kedua, setiap perkara yang ingin dilakukan sebagai ibadat kepada Allah Ta'ala mestilah mempunyai sandaran dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis yang ketiga, qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini sepatutnya dipelajari dan dihayati. Hadis tadi, hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun wasti'malihi fi isbitalil munkar. Kita guna hadis ini untuk nak membatalkan segala kemungkaran yang dibuat oleh orang. Bila orang buat benda atas nama agama, tanya dia, ada Nabi buat benda ni? Tak ada. Ada hadis dia? Tak ada. Maka kita mengatakan ini perbuatan yang dilarang, yang tidak patut dibuat. Wa isya'atul istilal bihi kadzalik, dan banyakkanlah menggunakan hadis ini di dalam perkara-perkara yang menyalahi peraturan syarak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita, insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-298 di dalam CD yang akan datang, insya-Allah. Ada satu hadis tentang uban, tanda sikit cantik. Hadis riwayat Imam Ahmad, dia kata la tantifu syaiba fa innahu nurun Islam. Jangan kita cabut uban kerana dia itu cahaya Islam. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanah. Seorang muslim yang beruban dalam agama, maknanya lama dah dia ni Islam, panjang dah umur dia,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis bagi dia hasanah dan angkat dengan dia darajat dan menggugurkan dia kesalahan. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad, kata di muhakkik sanadnya sahih. Jadi itu kelebihan uban. Terus duduk cabut lah, biarnya berubah situlah. InsyaAllah kita akan sambung bab yang seterusnya dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.